the right to protect the health and well-being of every person, of those we love, is a basic human right. A right defined in the United Nations Universal Declaration on Human Rights. Yet in the United States today, healthcare is the leading cause of bankruptcy, and the lack of it, the leading cause of the suffering associated with finding out too late in the disease progression process that someone you love is really, really sick. Di usia yang masih kecil, ahli keluarga bertanya kepada Elizabeth, "Apakah cita-cita kamu apabila kamu dewasa kelak?" dan Elizabeth menjawab, "Saya ingin menjadi seorang jutawan." "Bagaimana pula dengan Perdana Menteri?" dan dia menjawab, "Perdana Menteri akan memilih untuk berkahwin dengan saya karena saya akan menjadi seorang jutawan." Elizabeth Holmes berasal daripada keluarga politik. Kedua orang ibu bapanya bekerja di agensi kerajaan. Pada tahun 2002, Elizabeth mengambil jurusan kejuruteraan kimia di Universiti Stanford. Dan ketika belajar di Stanford, dia bertanya kepada salah seorang profesor bioteknologi dan menyatakan hasrat ingin menjadi salah seorang ahli penyelidik profesor tersebut. Dia mengatakan bahawa dia mempunyai sebuah idea untuk menghasilkan skin patch di mana skin patch tersebut boleh memantau darah manusia dan boleh mengenal pasti penyakit di badan seseorang. Dan profesor ini akhirnya memperkenalkan Elizabeth kepada orang-orang penting dan terkenal, terutamanya orang-orang penting di Silicon Valley. Namun pada usia 19 tahun, dia membuat keputusan untuk berhenti belajar dan kemudiannya menumbuhkan sebuah syarikat yang dipanggil Theranos. Theranos adalah gabungan kata terapi dan diagnosis. Apa yang Theranos gambarkan adalah sebuah mesin yang diberi nama Edison yang mampu mengenal pasti penyakit seseorang dengan hanya menggunakan setitik darah, dan keputusan ujian akan dikeluarkan dalam masa lebih kurang 5 minit. Berbeza dengan kaedah prosedur semasa adalah dengan mengambil darah, dengan menggunakan jarum suntik darah, dan kemudiannya sampel darah tersebut akan dihantar ke makmal perubatan di mana ia akan memakan masa beberapa hari untuk diproses, dan kos yang dikenakan untuk proses ini adalah mahal. Dan idea Elizabeth ini dianggap mampu menyelamatkan nyawa berdasarkan masa yang diambil oleh mesin Edison ini untuk memproses darah adalah singkat dan harga yang dikenakan adalah berpatutan. Disebabkan idea dan personality Elizabeth yang mampu mempengaruhi orang lain, dia berjaya membuat orang ramai ingin melabur ke dalam Theranos. Dengan sekelip mata sahaja, Elizabeth menjadi orang penting di Silicon Valley. Elizabeth kemudian berjaya mendapat kontrak dengan syarikat pharmaceutical yaitu Walgreens, menjadi penceramah di TED Talks, kemudian muncul di muka hadapan majalah Fortune, The New York Times, dan Forbes. Syarikat farmasi Walgreens yang melabur sebanyak $140 juta ke atas Theranos kerana mereka percaya bahawa suatu hari Theranos akan berjaya dan mereka ingin menjadi sebahagian daripada kejayaan ini. Mereka berhasrat untuk meletakkan mesin Edison di setiap farmasi mereka di seluruh Amerika Syarikat.
Namun apa yang pelik mengenai Theranos adalah tiada seorang pun pernah melihat mesin prototipe ini dan bagaimana cara mesin ini berfungsi. Elizabeth hanya menjawab bahawa mereka sedang melalui proses pembangunan produk. Pada tahun pertama sahaja, Theranos berjaya mengumpul sebanyak $6 juta. Elizabeth hanya mahu orang yang terbaik bekerja di Theranos. Dan Elizabeth berjaya melantik pekerja-pekerja yang pernah bekerja dengan syarikat seperti Google, Apple, Facebook secara haram. Namun Elizabeth lebih taksub ke atas syarikat Apple dan dia mula mengambil seorang demi seorang pekerja Apple untuk bekerja dengan Theranos. Pada mulanya, Elizabeth menampilkan diri seperti wanita biasa. Namun, lama-kelamaan penampilannya bertukar seolah-olah ingin meniru idolanya, yaitu Steve Jobs. Dia mula memakai baju seperti Steve Jobs. Dia bertanya kepada Steve Jobs sendiri di mana dia membeli semua bajunya. Bahkan mula menggunakan hikmat pengiklanan yang digunakan oleh Apple. Kemudian orang ramai mula meragui suara Elizabeth yang semakin hari semakin berubah seakan menyerupai suara seorang lelaki. No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard. Pada saat ini, kebanyakan pekerja Theranos mula mencurigai Theranos. Ini kerana semua makmal-makmal Theranos berada di aras bawah tanah bangunan tersebut dan hanya segelintir pekerja saja dibenarkan berada di aras tersebut. Semua pekerja tidak dibenarkan untuk membuat sebarang kritikan terhadap pihak pengurusan dan tidak dibenarkan untuk membocorkan sebarang maklumat kepada sesiapa pun. Dan sekiranya didapati bersalah, mereka akan disaman oleh pihak Theranos. Kebanyakannya keputusan ujian makmal yang dikeluarkan oleh Theranos seperti tidak tepat dan segelintir daripada pekerja Theranos ini menyuarakan pendapat mereka terhadap mesin ini, namun Elizabeth memutuskan untuk memecat mereka. Pekerja-pekerja yang telah dipecat turut diancam oleh Theranos untuk tidak membuka mulut mereka kepada sesiapa pun sekiranya tidak mahu disaman. Mesin Theranos ini kemudiannya dipasang di setiap farmasi Walgreens di seluruh Amerika Syarikat. Apabila orang awam mula membuat pemeriksaan kesihatan mereka di farmasi ini, keputusan ujian tersebut mengambil masa beberapa hari lamanya kerana ujian darah tersebut akan dihantar ke ibu pejabat mereka dan diproses di makmal bawah tanah tersebut. Dan waktu ini Elizabeth mula melantik agensi pengiklanan untuk membuat promosi ke atas Theranos. Namun apabila agensi pengiklanan tersebut ingin melihat mesin Edison untuk memastikan bahawa mereka tidak membuat iklan palsu. Namun Elizabeth menolak daripada menjawab soalan tersebut. Kemudian dia hanya menjawab bahawa ianya adalah hak eksklusif paten dan tidak mahu orang lain meniru ideanya. Masalah demi masalah kian muncul dan pada tahun 2015, seorang wartawan daripada Wall Street Journal iaitu John mula menemu ramah semua pekerja Theranos yang telah dipecat. Namun seorang pun tidak mahu ditemu ramah kerana mereka khawatir bahawa mereka akan disaman oleh Elizabeth. Namun seorang lelaki yang bernama Tyler tampil menghubungi John secara rahsia. Tyler merupakan cucu kepada salah seorang pelabur di Theranos dan dia juga merasakan Elizabeth merahsiakan sesuatu daripada orang ramai. Tyler mengesahkan dakwaan Theranos bahawa mesin Edison tidak dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan semua data perlu dihantar ke ibu pejabat mereka untuk diproses. Dan ini merupakan dakwaan yang sangat berbeza dengan apa yang Elizabeth katakan pada tahun-tahun yang sebelumnya, di mana mesin Edison mampu mengeluarkan keputusan ujian lebih kurang dalam 5 minit. Mereka dapati bahawa mesin yang Theranos gunakan adalah kebanyakan mesin yang digunakan oleh makmal perubatan yang tersedia di pasaran dan ianya bukan lagi mesin yang boleh menunjukkan keputusan selama 5 minit seperti yang dijanjikan, sebaliknya menyerupai ujian pemeriksaan kesihatan yang digunakan oleh pihak hospital. Segelintir daripada orang awam
masih percaya terhadap Theranos dan beranggapan bahwa ini adalah sebahagian daripada masalah permulaan syarikat yang sudah biasa dihadapi oleh semua syarikat-syarikat. Elizabeth kemudiannya tampil untuk menafikan semua tuduhan dan mengatakan bahawa semua yang menuduh Theranos ketika itu adalah orang yang tidak ingin melihat dia berjaya. Apabila masalah demi masalah timbul, syarikat farmasi ternama Walgreens memutuskan untuk tidak lagi bekerjasama dengan Theranos dan kemudiannya memfailkan saman terhadap Theranos dan akhirnya menyelesaikan saman mereka di luar mahkamah. Pihak SEC kemudian menyoal Elizabeth mengenai mesin Edison yang didakwa boleh mengambil sebanyak 200 data kesihatan yang hanya menggunakan setitik darah ini dan dia mengelak daripada menjawab soalan tersebut. Dan pihak SEC kemudiannya menyaman Elizabeth sebanyak $500,000. Pihak Jabatan Keadilan Amerika Syarikat kemudiannya mendakwa Elizabeth Holmes dan rakan kongsinya dengan tuduhan melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan waya dan 9 lagi tuduhan lain. Dan sekiranya disabitkan kesalahan, dia dan rakan kongsinya boleh dikenakan penjara sebanyak 20 tahun. Perbicaraan jenayah ke atas Elizabeth ini sepatutnya dilakukan pada 31 Ogos 2021, namun ianya terpaksa ditangguhkan kerana pandemik COVID-19 dan kes ini masih dibicarakan di Mahkamah Amerika Syarikat di mana Elizabeth Holmes dan rakan kongsinya mengaku tidak bersalah.